Okay, hai, Assalamualaikum, what's up guys. So, seperti biasa korang bersama lagi dengan Kak Lulu untuk bersiaran langsung hari ini. Seperti biasa kita bersiaran langsung daripada Siri di Jendela lah. Kita ada bersiaran langsung daripada FB dan juga IG Siri di Jendela. Okay, seperti biasa kedai kita terletak di Jasim Bistari berdekatan dengan Maidin Jasim, bersebelahan dengan TM Point dan juga klinik pergigian Yakin lah. Okay, dan trademark kedai kita seperti biasa di depan kita akan letak langsir kan. So nama pun kedai langsir kan. Okay, seperti biasa Kak Lulu nak ingatkan dengan korang, jangan lupa pakai mask ni ke mana saja korang berada, kerana muka kita sekarang ni berharga RM1,000. Okey, dan pakai dengan betul. Jangan pakai dekat bawah, jangan pakai ke atas, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Pakai dengan betul. Okey, kalau tak nak pakai, buka. Jangan letak kat bawah, lepas tu tarik balik naik atas. Tu nanti akan jadi masalah kesihatan jugalah. Dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Okey, pakai hand sanitizer. Ada setengah yang kita dah terleka. Okey, dah terleka. Tapi korang kena ingat selalu, kena pastikan selalu yang COVID-19 ni adalah musuh yang kita tak nampak. Okey, musuh yang kita tak nampak. Kita tak tahu pun dia macam mana rupa bentuk, dia macam mana dia tersebar apa semua kan. So jangan berasa terlalu selesa. Okey, kalau jumpa kawan-kawan tu ada yang dah mula dah bertepuk, bertampar, peluk-peluk, letak-letak cium pipi. So korang kena ingat sentiasa COVID-19 ni ada di mana-mana. Okey, dia dah merebak dah. Okey, daripada Kedah tu dia dah merebak dah pergi ke Shah Alam hari tu, dan yang terbaru ni katanya di Melaka. Okey. Okey, so ingat Kak Ilu nak ingatkan, mask dengan hand sanitizer. Okey, sentiasa. Okey, lepas tu korang kena harap sangat kerjasama daripada korang. Kalau datang ke premis perniagaan yang korang nak pergi tu, tolonglah bagi kerjasama. Letaklah nama, letak nombor telefon. Sebab apa-apa masalah pun nanti jadi bermasalah dekat korang juga. Andai kata one day adalah orang yang terkena COVID-19 datang dekat kedai yang korang dah pergi tu, kita orang tak dapat nak hubungi korang dah. Sebabnya korang bagi nombor telefon salah, nama salah. So tolong bagi kerjasama. Okay, kalau yang ada MySejahtera tu, tolong pakai MySejahtera tu. Itu lagi senang. Okay, lagi senang, memudahkan kerja. Okay, so hari ni seperti yang korang sedia maklum, kita di Seri di Jendela memang setiap hari akan buat live. Kalau tak bersama dengan Kak Lulu, bersama dengan Am dan juga Alex, kita sentiasa akan memberikan selang-seli tips menarik, kisah tauladan ataupun apa-apa je yang kita nak sharekan. So semalam kita dah ceritakan kisah tauladan tentang kisah yang tujuh kisah yang dipertunjukkan di dunia, apa benda yang berlaku selama kita buat kesalahan selama tempoh hayat kita kat dunia ni kan. Okay, so hari ni Kak Lulu tak nak membebel panjang lagi. Kita nak bagi tips, okay? Okay, untuk hari ni kita nak bagi tips, di mana tips memilih karpet yang tepat untuk dipasang di rumah. Okay, ada 3 tips mudah untuk memilih karpet yang tepat di rumah, di mana lakukan langkah-langkah ni agar kita tak salah lah saat kita nak memilih dan membeli karpet. Okay, so karpet menjadi salah satu dekorasi yang bisa mencantikkan ruangan. Lantaran kehadiran dia boleh mempercantikkan interior rumah tu sendiri. Okay, kan kalau kita masuk kat rumah orang tu, boleh dikategorikan semua rumah orang memang akan ada karpet. Kan dekat ruang tamu je mesti ada satu karpet, dekat dalam bilik kan ada karpet, dan trend sekarang terkini kat dapur pun kita dah ada. Dia macam alas kaki tapi kita panggil karpet lah, karpet kecil juga kan, dah buat bentuk L tu. So kita memang sekarang ni memang cuma yang membezakannya macam mana cara kita nak pilih karpet yang tepat untuk rumah kita. So kita akan bagi hari ni adalah 3 tips untuk korang buat ataupun korang pilih langkah-langkah mudah untuk korang buat pemilihan karpet lah. Okey, ada bermacam jenis karpet. Okey, karpet ni tidak menjadi alas untuk coffee table, tak semestinya dia jadi untuk sofa atau sekadar menjadi tempat duduk ke apa ke, tak semestinya tau. Dia ada bermacam-macam jenis karpet. Okey, motif karpet juga memiliki banyak pilihan. Okey, belum lagi kalau nak membandingkan material karpet, kita ada karpet kat belakang ni. Ni adalah contoh-contoh karpet kita lah. So dia banyak tau kategori karpet ni. Okay, so langkah pertama yang korang kena buat adalah bila korang pergi je dekat tempat ada menjual karpet tu,
tempat menjual kapet tu, korang kena buat pemilihan dululah. Tentukan sama ada material bahan tu daripada pembuatan jenis macam mana. 100% wool atau solution dia nylon ke, kan. Dia ada macam-macam lah. Okay, so kita nak bagi 3 tips lah. Sambil tu dekat belakang ni kadang-kadang ada kemunculan lah. Kemunculan yang membantu Kak Lulu untuk menunjukkan kapet-kapet. Okey, yang pertama, tips yang pertama adalah mempertimbangkan segi kepraktikan saat memilih kapet lah, di mana pastikan tempat yang korang nak letakkan kapet tu. Okey, sebelum kita nak beli kapet tu, kita dah tahu dah kat mana kita nak letak kapet. Contohnya kita nak letak dekat ruang tamu, kita nak letak kat dapur, kita nak letak kat bilik, kita nak letak kat mana. So korang kena pastikan tempat, okey, tempat untuk menempatkan kapet. Okey, korang nak letak kapet kat mana. Okey, contoh macam dekat tangan Am ni, kita ada kapet, orang panggil sekarang ni kapet yang menjadi trend sangat-sangat. Dia adalah trend kapet letak di sinki. Okey, dia akan ada L lah, dia bentuk L sebenarnya. Dia akan ada yang panjang dengan ada yang pendek. Okey, ni memang jadi trend sekarang ni lah, di mana trend korang meletakkan dia dekat sinki dapur. Trend kapet untuk kapet dapur. Okey, so macam yang Kak Lulu cakap tu, korang kena pastikan tempat mana yang korang nak letak. Sebabnya kapet ni ada bermacam-macam jenis kapet. Kalau dekat ruang tamu pakai kapet lain, kalau kat dapur pakai kapet lain. Okey, sekarang yang trend sekarang ni dekat dapur adalah pakai kapet L tu. Dan sekarang ni adalah famous ni, Gucci. Okey, Gucci ni memang cantik lah. Memang orang kata yang memang ni, yang selalunya yang terjual adalah warna merah ni. Warna merah ni memang best seller lah untuk yang terbaru ni. Okey, corak Gucci. Okey. So sementara tu di IG kita ada Nur Amnani, kita ada Nur Yui, kita ada Peter Tala 8712. Okey, so macam tu lah Kak Lulu cakap tadi. Tips yang pertama dia, korang kena tahu dekat mana kedudukan yang korang nak letak. Okey, macam tadi kita tunjuk adalah kapet, orang kata apa, kapet untuk dapur. Okey, kalau nak letak di ruang tamu tu, pastikan cari kapet yang jenis macam mana. Anak yang berbulu ke, yang kurang berbulu ke, apa ke sebabnya. Korang kena pastikan sebab anak-anak korang ada bermain di situ sepanjang waktu. Jadi kena pastikan yang mana sesuai, yang mana tak sesuai untuk letak. Okey, ada kemungkinan kapet tu akan rosak lah bila korang salah pilih kan. Contohnya beli nak yang berbulu-bulu letak kat ruang tamu, tapi anak-anak korang asyik berlari-lari kat situ. So beli mahal-mahal tapi menjadi masalah pun susah juga. Okey, kalau kamu ingin menempatkan kapet yang mahal di ruang tidur utama tu, pilihan dia berbeza pula. Okey, hal yang sama juga harus diterapkan saat korang nak menaruh kapet tu di ruang tamu atau ruang makan. So ini adalah kapet yang sesuai untuk di ruang tamu, di ruang makan, bilik. Sebab kapet ni pun kita punya kapet tebal tau. Kalau anda tengok sini tebal, dia 28mm. So kalau anda nak buat kapet untuk baring atas kapet tu, tidur atas kapet, jadikan kapet sebagai toto pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia tebal, sangat comfortable. Cotton tau, cotton. Okay, ni so, memang sesuai. So kalau kapet ni, kalau misal kata kapet ni macam Kak Lulu kata, dia ada banyak fungsi dia. Bukan saja untuk mencantikkan serta menarik, apa tu, macam nak cakap dia bukan saja menyerlahkan ruang, tapi dia juga adalah satu boleh digunakan juga untuk kalau misal kata kalau kita nak macam jadikan dia sebagai toto, jadikan tilam. Tapi kena pastikan kapet tu anda pilih material yang betul lah. Kalau anda nak jadikan dia sebagai toto, macam saya buat kat rumah, saya jadikan kapet ni sebagai tilam saya untuk saya baring. Ataupun waktu kita nak bersantai dekat ruang tamu kita, kita malah duduk atas sofa, kita nak bersantai, bersila di lantai. Tak kan kita nak sila atas lantai kan, betul tak? So kita kena bersila atas kapet. So anda kena pilih kapet-kapet yang tebal macam ini, barulah sesuai untuk kita duduk. Tak adalah bontot kita rasa sakit. Nak tengok TV ke, nak berborak, nak bersantai, nak relax, nak tidur atas kapet ni pun boleh sebab dia memang tebal. Jenis ni pula jenis cotton, lembut, memang santai kalau anda tidur ataupun duduk atas kapet ni. Corak dia ada bermacam-macam corak, tapi korang kena pastikanlah, macam Kak Lulu cakap, korang kena pastikan letak kat dapur tu corak macam mana, letak ruang tamu corak macam mana, letak dekat bilik tidur corak yang macam mana. Kena cari tips yang pertama adalah kesesuaian saat korang nak memilih kapet. Okey, so untuk yang kedua, korang kena pastikan keluasan korang, keluasan ketika nak memilih kapet tu.
Okey, jangan main terjah je pergi dekat tempat yang jual kapet tu, korang main terjah je. Padahal tempat korang tu cuma nak menggunakan 6x6. Tapi korang dah pilih 10x10 ataupun sebagainya. So kita dekat sini ada berbagai-bagai saiz. Okey, kalau korang datang ke Sri Regenera, korang kena bagi tahu saiz yang macam mana korang nak. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar kita ada. S sampai ke triple XL pun kita ada, tak ada kita masalah. ada. Kita ada, memang ada macam-macam jenis saiz kapet lah. Kalau yang macam yang biasa standard kat ruang tamu, anda boleh ambil yang 5x4 macam ni. Okey, 5x4 ni kecil sikit. So untuk bilik pun sesuai. Kalau anda nak buat ni sesuai tikar semayang pun boleh juga. Boleh, ataupun anda masalah. boleh ambil yang saiz L. Saiz L tu 6x7, dia besar sikit. Dia akan betul-betul muat satu hall saja, penuh. Kalau anda nak macam letak kat coffee table, kita suggest kepada anda ambil 4x5 ni. Memang kecil dan juga selesa kalau anda nak letak dekat hall, terutamanya antara sofa dan meja kopi tu. Anda kalau anda perasan live kita sebelum ni, kita ada kongsian kepada anda macam mana nak susun kapet yang sesuai. Kalau anda yang terlepas lah ni, jangan lupa ke YouTube Sri Jendela. Anda boleh tengok kat situ kita dah kepilkan, kita dah kumpulkan video-video live kita yang sebelum ni. Kita kongsian kepada anda tips-tips yang menarik, kisah-kisah yang menarik. So jangan lupa kalau anda ke sana, jangan lupa tekan button like, juga subscribe dan juga button bell tu supaya anda tahu notifikasi jika kita ada post video yang terbaru. Okey. So hal tu korang tak boleh nak anggap remeh. Kalau lu ingatkan sekali lagi, kena pastikan keluasan tu betul-betul. Korang tak boleh nak anggap remeh, okey? Di mana korang kena fikir konsep interior yang sesuai dengan rumah korang saat korang nak letak kapet tu. Okey, kalau nak tampilkan ruangan korang tu yang macam orang kata apa, nak santai-santai, orang kata nak yang macam suasana abstrak ke apa ke, dia ada macam-macam jenis corak sebenarnya tau. So korang kena pastikan dulu keluasan korang sebelum korang datang ke kedai-kedai yang menjual kapet. Okey, di mana kapet ni dia akan memunculkan kesan indah, alami dan hangat seperti hanya nuansa pantai lah, macam itulah. So jangan lupa korang kena buat ukuran dulu. Ni adalah lagi satu contoh untuk kita punya kapet yang sesuai di ruang tamu ataupun di sudut bilik. Okey, tadi warna biru, ini adalah warna putih. Okey, yang tanya tadi ada warna apa? Okey, kita tadi ada warna biru, ni kita ada warna putih dan kita ada bermacam-macam warna lagi lah. Kalau saya nak bawa ada banyak warna. Tu nanti agak sukar, mungkin kat lagi kejap lagi Kak Lulu akan bawa. Kita akan bawa kamera tu tunjuk, okey? Ataupun kita akan cuba bawa sikit-sikit, kita akan tunjuk kepada anda design-design yang kita ada, terutamanya kapet-kapet yang ringan macam ni. Yang simple, saiz ni tak terlampau besar, tak terlampau kecil. Boleh jadikan tikar untuk solat pun boleh. Tikar untuk kita bersantai baring atas ni pun boleh. Jadikan toto pun boleh sebab dia memang tebal, memang berkualiti dan juga sejuk. Okey, dia tak panas. So itu adalah korang kena ni lah, pastikan tips yang pertama tadi, korang kena pastikan tempat yang korang nak letak. Okey, kita ada bilik, kita ada ruang tamu, kita ada dapur, kita ada ni. So yang kedua kita adalah pilihan keluasan ni, keluasan yang macam mana. Lepas tu pastikan design interior dia tu yang mana satu yang sesuai, okey? So yang ketiga adalah korang kena masukkan unsur-unsur emosi saat memilih kapet. Okey, korang kena emosi tu maksudnya janganlah korang dekat tempat yang macam tempat korang nak berehat-rehat, korang pergi letak warna yang tak sesuai. Macam ini, warna ni tak sesuai. Warna ni tak sesuai. Terang sangat. Warna ni terang sangat. Kalau anda bertemakan warna-warna yang terang, ini sesuai. Tapi kalau anda nakkan, misal kata anda nak letak kat ruang makan ataupun hall, dan hall anda pula banyak warna-warna yang terang, so ini adalah warna yang tak berapa sesuai. Okey, so tapi kalau misal kata anda nak letak kat bilik dan bilik anda pula majoritinya warna-warna yang gelap dan anda nak sedikit warna kecerahan, ini adalah warna yang sesuai. Nampak? Corak bunga ni pula corak bunga yang besar-besar. Jadi yang kalau besar-besar jadi tak nampak terlalu crowded sangat. Dengan warna yang terang, dia akan menaikkan lagi seri bilik anda yang gelap tersebut. Okey, So korang kena pastikan tempat mana yang korang nak letak dan kena mempertimbangkan emosi tu. Jangan korang salah pula kan dekat ruang tamu letak ni. So ni macam tak sesuai sangat sebab warna dia terang. Tapi kalau misal kata lansir anda, warna dinding anda dan juga warna lantai anda dah warna yang gelap, anda nak sedikit warna yang terang, baru sesuai pilihan warna-warna yang terang seperti warna purple cair seperti ini. Tapi anda kena tengok juga warna lansir. Anda kena tengok juga warna dinding rumah anda. So benda itu bukannya
perkara yang macam boleh kita ambil remeh-temeh. Kita kena tahu juga, kita kena tengokkan juga. Kalau tak, kita sendiri akan rasa stres kat rumah kita. Anda nak ke nak duduk kat rumah anda tapi rasa seperti rasa di mana? So anda sendiri akan jawab soalan tu, okey? So kapet tu memainkan peranan untuk emosi juga, okey? Ya, betul. Kalau anda salah pemilihan warna, salah pemilihan design, pattern, anda sendiri akan rasa tak selesa dekat rumah anda. Kita nak environment kat rumah kita adalah environment di mana kita dengan anak-anak berseronok. Kita nak environment kat rumah kita lah, kita dengan anak-anak, kita rasa selesa, kita rasa comfortable, kita rasa relax. Kat situlah waktu untuk kita berkomunikasi dengan keluarga kita. Yes. Ini kapet kita pun warna terlampau striking. Pemilihan kapet pula corak yang tak sesuai. Dah jadi kepala kita jadi kusut. So bila kepala kita jadi kusut, kita mula duduk dalam bilik. Anak-anak pun duduk dalam bilik. Sebab apa? Hall, pemilihan kapet di hall, pemilihan kapet di ruang-ruang yang tertentu tidak sesuai. Tidak kena dengan emosi lah. Ya, betul. So korang kena pandai-pandai untuk mempertimbangkan emosi. So maknanya yang tips yang ketiga adalah korang kena pilih kapet mengikut emosi. Okey, yang macam pertama Kak Lulu cakap tadi, korang kena pastikan tempat. Okey, yang pertama, kita dah habis tips dia sebab kita bagi 3 tips. Okey, tips yang pertama dia lah, korang kena pastikan tempat mana yang korang nak letak kapet. Okey, bila korang dah tahu nak letak kapet tu kat mana, korang kena pastikan pula kapet tu apa yang sesuai. Okey, contoh korang nak letak kat dapur, korang nak letak dekat ruang tamu, korang nak letak kat ruang bilik, dia ada kesesuaian dia tersendiri. Okey, yang kedua adalah korang kena pilih keluasan kapet tu, korang kena ukur dulu. Sebelum korang beli, korang kena ukur dulu. Okey, kapet tu berapa dia punya besar yang korang ni. Tak naklah nanti korang pergi kat kedai, korang tengok ni, korang beli bawa balik, alamak dah tak muat pula, dah tak sesuai. So daripada yang korang pilih tu untuk bilik, tapi korang dah bawa ke ruang tamu. Okey, bila dah jadi macam tu, itu dah jadikan unsur emosi tadi. Unsur emosi korang pilih yang tak tepat. Okey, itu akan mengganggu emosi korang. Okey, last sekali kita bagi tips untuk kita bagi tips sikit, kita campurkan di mana pemilihan bentuk kapet. Okey, kita ada persegi ataupun kotak. Okey, macam ni adalah persegi ataupun kotak lah. Okey, bentuk persegi ataupun kotak memang menjadi bentuk kapet yang paling umum dan mudah dijumpai lah. Okey, kalau persegi sudah pasti panjang dan lebar memang dia berbeza lah. Okey, sementara kalau kotak, panjang seluruh sisi dia sama. Okey, bentuk ini memang paling mudah lah untuk kita letakkan di ruang-ruang yang kita dah pilihkan tadi. Okey, rata-rata di dalam rumah berbentuk yang sama kan. So kamu boleh pilih yang sesuai, mana yang sesuai yang korang nak pilih lah. Okey, untuk bentuk bulat ataupun oval, dia kebanyakannya susah untuk dijumpai lah, tapi dia ada, dia wujud. Okey, bentuk kapet lain ni bulat dan oval tu ada. So korang kena menjadi alternatif untuk bentuk macam tu lah. Di mana kapet bentuk macam tu kita selalu letak kat ruang tamu, ruang keluarga ataupun ruang makan. Tapi bila kita menggunakan kapet macam tu, dia susah sikit lah. Bulat ataupun oval ni jarang ditemui sebab dia susah kita nak letakkan. Kita dah letak dia dekat ruang tamu kita yang tengah-tengah tu, dia ada kat tengah-tengah je. So itu adalah tips yang kita bagikan, tips orang kata bonus lah, bonus untuk korang. So kita nak bagikan 3 je tadi, tapi kita dah bagikan cara juga untuk korang buat pilihan bentuk kapet. Okey, di mana korang pilih bentuk persegi ataupun kotak yang memang menjadi bentuk kapet yang paling umum dan mudah lah. Okey, mudah dijumpai. Okey, kalau persegi sudah panjang lebar. Okey, ni adalah contoh yang orang kata 3D. Nampak bunga dia macam timbul. Okey, yang ni macam abstrak lah kiranya. So kat sini kita ada bermacam-macam ni. Bermacam-macam saiz lah. Bak kata tadi kita ada saiz daripada S hingga XXL. Okey, ada saiz besar, ada saiz kecil. Korang kena datang kat Selida Jendela ni. Sebab kami ni adalah one stop, one station, one destination anda. Nampak? So kalau anda nak kapet yang berbentuk pemandangan, kita juga ada sebenarnya kapet yang berbentuk pemandangan, tapi buat masa ini telah habis stok. InsyaAllah di masa akan datang kita akan restock secepat yang mungkin sebab kapet pemandangan ni dia punya 3D dia memang nampak 3D, dia adalah 5D. Sebab dia apa, dia punya tu timbul, memang nampak sangat-sangat eksklusif, memang nampak sangat-sangat cantik sebab dia memang timbul. Okey.
Okay, so ini adalah kita punya tips berkenaan dengan kapet tadilah. Okay, tips berkenaan dengan kapet, di mana korang kena 3 tips yang Kak Lulu cakap tadilah. Okay, 3 tips yang Kak Lulu cakap tadi. Yang pertama, korang kena pastikan tempat yang korang nak letak tu, tempat korang nak letak kapet, pastikan. Sekarang ni ada macam-macam, banyak-banyak jenis, okey. Korang nak letak dekat ruang tamu, korang nak letak dekat bilik, korang nak letak dekat dapur. Sekarang ni yang famous sekarang ni letak di ruang dapur. Bentuk L di dapur, okey. So korang pastikan benda tu korang nak letak kat mana, sebab bila korang datang ke kedai kapet, dia ada kategori-kategori yang berbeza. Ni letak kat bilik, ni letak kat dapur, ni letak tu. Okey, so ada kategori yang berbeza. Okey, yang keduanya, korang kena ikut pada keluasan lah. Sebelum nak pergi kedai kapet tu, korang kena ukur dulu tempat yang korang nak letak tu. Okey, yang ketiga adalah macam kita cakap tadi, korang kena ikut emosi lah. Nak warna yang macam mana yang sesuai untuk ni. Okey, so dan seterusnya adalah pemilihan bentuk kapet lah. Kita ada bentuk persegi, kotak ataupun bulan dan overall. So sekarang ni Kak Lulu nak bawa korang tengok dekat kita punya kapet. Sebab tadi kita nak buat live tu, kita susah lah nak bawa semua kapet-kapet kita dekat tempat kita kan. Okey, ni adalah contoh-contoh kapet yang kita ada lah. Okay, ini untuk yang besar, untuk kita pasang di ruang tamu. Nampak cantik kan? Ni kapet yang kita ada lah. Kita ada lagi dekat bawah ni. Okay, kita ada lagi warna biru, warna merah, warna hijau, dan ni adalah contoh-contoh kapet yang kita ada lah. Ini kapet yang besar, okay? Kapet yang besar. Okay, so apa-apa pun tips kita yang kita kongsikan tadi harap dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okay, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube channel. Okay, YouTube channel. Okay, dan berjumpa lagi dengan Kak Lulu dan kita punya staff-staff yang lain dengan tips-tips yang menarik daripada tim Seri The Jendela. Bye, Assalamualaikum. Boom! Jangan lupa singgah kat sini Jendela, dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.